Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk mendengarkan kata-kata hikmah dari orang yang sangat penting dalam kehidupan para pelajar di UiTM. Bersama kita pada hari ini adalah yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazib Suratman, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi yang juga menjalankan tugas Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM. Mewakili bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM, kami mengalu-alukan semua pelajar-pelajar baru ke UiTM. Tahniah, syabas. Sebelum anda memulakan langkah anda ke UiTM, kita dengar dulu dari insan yang penting ini kata-kata hikmah dan nasihat. Okey. So, saya Zuraidah Ibrahim, pengarah Institut Kepimpinan Pelajar bahagian Hak Ehwal Pelajar UiTM Shah Alam akan menjadi moderator untuk sesi ini. Saya perkenalkan dulu yang berbahagia, di sebelah saya yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazib Suratman. Beliau merupakan seperti yang saya maklumkan tadi, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Tapi begitu signifikan pada bahagian Hak Ehwal Pelajar kerana menjalankan tugas TNCHCP dan of course kita perlukan kata-kata ataupun maklumat yang penting daripada yang berbahagia Profesor. Profesor Muhammad Nazib ni merupakan professional technologist untuk resource based survey dan geomatics technology. Prof, saya accounting, saya tak tahu sangatlah benda ni. Okay. Beliau merupakan research officer untuk Forest Research Institute Malaysia dari Julai hingga Disember 1988. Lama dah. Saya rasa anak-anak pelajar baru belum lagi ada masa tu, Prof. Merupakan research assistant untuk UPM dari April hingga Jun 1988. Menariknya, semasa beliau di UiTM, beliau memulakan kerjaya di UiTM sebagai pensyarah pada 17 Disember 1988, kemudian senior lecturer, associate professor, profesor yang saya suka ni Profesor VK6 pada 14 Januari 2019. Okey. Menjalankan banyak tugas, saya tak ada masalah lah sebab Prof ni bukan sahaja research dan juga inovasi, beliau juga merupakan rektor UiTM Pahang dari tarikh 1 Mac 2017 hingga 14 November 2018. Deputy Rector Academic Research dan Innovation UiTM Selangor dari 1 Mei 2016 hingga 28 Februari 2017. Deputy Dean ataupun Timbalan Dekan Hak Ehwal Akademik untuk Faculty of Applied Science, Fakulti Sains Gunaan dari 1 Mac 2013 hingga 30 April 2016. Kalau saya baca ni banyak lagi. Jadi datang ke UiTM, kalau ada kesempatan, jumpalah dengan Prof Nazib untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Okey, Prof. Soalan saya yang pertama, Prof. Boleh kita mulakan? Boleh. Okey, Prof. Soalan yang pertama. Bagaimana bahagian Hak Ehwal Pelajar, Prof, berperanan di UiTM dalam memastikan urusan berkaitan kebajikan dan kesejahteraan pelajar sentiasa terjaga dan terbela? Saya pasti ibu-ibu, bapa-bapa semua nak melepaskan anak-anak ni, biarpun sekarang ni di rumah, tapi nanti dia akan pergi ke kampus-kampus. Jadi bagaimana, Prof, peranan kita di BHCP ni untuk memastikan kebajikan dan kesejahteraan pelajar tu sentiasa terjaga dan terbela? Terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Merujuk kepada soalan daripada Dr. Zuraidah tentang peranan bahagian Hak Ehwal Pelajar, ingin saya perkenalkan di sini, bahagian Hak Ehwal Pelajar merupakan satu unit yang paling penting di UiTM, sebab ianya satu bahagian yang memastikan segala urusan berkaitan dengan kebajikan dan kesejahteraan pelajar sentiasa terjaga. Ini termasuklah yang pertama, dari segi kebajikan pelajar. Kita sentiasa ingin memastikan kebajikan pelajar kita terjamin dan terbela. Jadi contoh sebagai contoh untuk pelajar, sekiranya pelajar-pelajar mengalami kecemasan, di sinilah unit yang akan membantu pelajar-pelajar untuk mendapatkan pertolongan. Juga sekiranya perlu bantuan dari segi kewangan untuk pelajar yang layak, bahagian zakat dan sedekah juga boleh memberi khidmat kepada pelajar-pelajar semua.
Begitu juga ada bantuan-bantuan sampingan yang diperlukan, ya. Datanglah ke bahagian Ahlul Pelajar untuk dapatkan pertolongan dan juga sumbangan yang layak untuk diperolehi, ya. Itu dari segi kebajikan. Kita juga menyediakan khidmat dari segi kaunseling dan kerjaya, ya. Di sini mungkin ada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah, ya, dari segi penumpuan kepada pengajian, ya, masalah untuk dari segi mungkin mempunyai masalah peribadi, ya. Jadi ini termasuklah perkhidmatan yang disediakan. Begitu juga dengan kerjaya, ya, selepas menyelesaikan pengajian nanti, ya, ke mana arah nak pergi. Jadi di sini unit kerjaya dan kaunseling ini boleh menyediakan khidmat kepada pelajar untuk memberi maklumat, ya. Bagaimana pula dengan kolej kediaman, ya. Ini juga satu perkhidmatan yang penting yang disediakan kepada pelajar, ya. Meskipun tempat terhad, sekiranya pelajar layak untuk ditempatkan di kolej penginapan, ya, pelbagai program yang dijalankan di kolej yang boleh membantu pelajar untuk aktif menjalankan aktiviti. Tetapi sekiranya kolej kediaman telah penuh, jadi pelajar mungkin ditempatkan di NR, ya, non-resident penginapan bahagian non-resident, di mana unit NR akan membantu juga, ya. Dan satu perkara yang penting adalah UiTM ini juga mempunyai pusat kesihatan yang sentiasa memberi khidmat kepada pelajar, ya. Bukan saja melihat kepada masalah kesihatan dari segi fizikal, tetapi emosi, ya, dari segi mental, ya. Ini sesuatu yang sangat penting untuk memastikan pelajar dapat menjalankan pengajian dengan lancar, ya. Jadi insya-Allah apabila pelajar berada di UiTM, segala kebajikan, ya, kesertaan pelajar akan dijaga dan terbela, ya. Jadi jangan risau, insya-Allah. Okey, Prof. Kebajikan, kesejahteraan mereka insya-Allah terbela. Tapi kita tahu juga COVID-19 ni, Prof, masih lagi membelenggu kita. Hari itu kita cakap pasal new norma baru. Mungkin norma baru pada tahun 2020 tu dah jadi kebiasaan. Tapi yalah, COVID-19 ni masih lagi kita rasa susah hati jugalah, Prof, ya. Bagaimana Prof lihat cabaran ini, ya, mampu mendidik pelajar kita untuk mencipta kecemerlangan. Biarpun banyak cabaran, ia bukan halangan untuk mencipta kecemerlangan. Jadi boleh Prof lontarkan ataupun share dengan, ya, kongsikan pandangan Prof lah, macam mana walaupun kita terbatas, ia masih mampu mencipta kecemerlangan, Prof. Ya, satu kenyataan yang benar mengenai pandemik COVID-19 ini, ya. Dan saya rasa pelajar-pelajar baru semua yang datang dari merata pelosok negeri-negeri Malaysia ini, ya, telah mengadaptasi, ya, masing-masing dengan keadaan norma baru ini, ya. Jadi di UiTM ini memang kita sentiasa memastikan, ya, SOP akan diikuti oleh semua pelajar, ya. Dari segi pembelajaran dan pengajian di UiTM ini jangan risau, ya. UiTM sentiasa prihatin, ya, dengan keperluan pelajar dari segi pembelajaran dan pengajaran, di mana terdapat pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh pihak fakulti untuk pelajar-pelajar dalam mendepani cabaran COVID-19 ini, ya. Terutamanya kepada pelajar yang baru ingin, terutamanya yang baru menjejakkan di mana Menara Gading ini, ya, pihak fakulti, ya, akan memberi penerangan dan pendarahan mengenai maklumat, ya, tentang pengajian, pendaftaran, bagaimana untuk membuat rujukan di perpustakaan, ya, bagaimana untuk mendaftar kurikulum, aktiviti sukan dan sebagainya. Jadi nasihat saya, meskipun, ya, di era pandemik COVID-19 ini semua orang di seluruh dunia ini mengalaminya, jadi tidak terkecuali pada pelajar-pelajar semua. Jadi hadapilah pandemik COVID-19 ini dengan tenang, ya, sebab tugas utama anda semua adalah untuk datang ke UiTM dan mula untuk belajar pada kursus yang telah ditawarkan masing-masing. Jadi
di college, sama ada di fakulti, ya. Teruskan selain daripada menghadiri kuliah, teruskan juga dengan aktif menjalankan aktiviti yang pihak college dan pihak fakulti sediakan. Jadi itu harapan kita lah. Itulah ya kan Prof, kan banyak ya sebenarnya bahagian awal pelajar kan, dan juga fakulti ya, betul kita kata college, banyak aktiviti sebenarnya boleh membantu mereka di samping unit-unit yang kita ada lah. Jadi Prof, kita pun tahu untuk adik-adik, anak-anak lah, yang kata pada saya anak-anak lah Prof ya, diorang ni bila dah join UiTM mereka kena tahu nilai ESI IDAT. Apa benda ESI IDAT tu? Okay, ESI Excellent, Synergy, Integrity. I merujuk kepada ilmu, disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab. Merupakan nilai-nilai yang telah pun ya digariskan dalam Plan Strategik UiTM 2025 oleh pihak pengurusan UiTM. Jadi Prof, bagaimana ya kita lihat ni pelajar ni baru nak dengar ni apa ESI IDAT ni ya. Macam mana Prof ya kita nak terapkan nilai-nilai ni supaya pelajar kita join UiTM dia boleh hayati dan boleh diamalkan oleh pelajar-pelajar kita, Prof. Terima kasih. Sebelum tu untuk makluman kepada pelajar ya, sebab manakala pelajar ni baru menjejaki UiTM ya, mungkin belum lagi terdedah dengan apa yang dipanggil Plan Strategi UiTM 2025 ya. Maksudnya di sini UiTM telah menggerakkan satu plan strategik agar kita mencapai aspirasi untuk menjadi universiti terkemuka menjelang 2025. Jadi sebagai landasan ya, foundation kepada kita semua, sama ada pelajar dan juga staf, pensyarah, kaki tangan keseluruhannya, nilai-nilai perlu kita yang saya sebut tadi, yang Dr. Zuraida sebut tadi, ESI ya, itu sebagai nilai institusi ya, excellent ya, kecemerlangan, sinergi dan juga integriti. Nilai ini merujuk pada nilai institusi ya, bermakna apabila anda menjadi warga UiTM, kita perlu untuk mengamalkan nilai ini. Excellent ya, kecemerlangan, semua telah tahu. Dalam segala hal yang pelajar jalankan, serapkan semangat agar untuk mencapai kecemerlangan ya. Begitu juga yang sinergi. Sinergi memang kita satu perkara yang kita sangat titik beratkan, memandangkan sinergi inilah yang kita boleh katakan sebagai resepi untuk kita berjaya. Bermakna sentiasa bekerjasama, ya, berkolaborasi, bertoleransi, bertolak ansur, ya, itu sikap-sikap sinergi yang baiklah. Dan yang paling penting integriti. Ya, kita perlu mematuhi etika profesional yang tinggi. Ya. Jadi integriti ini memang kita perlu tanamkan di peringkat pengajian agar pelajar-pelajar nanti apabila telah berjaya menyelesaikan pengajian di Menegarding menjadi seorang insan yang berguna, ya, dapat berperanan di luar sana, mendapatkan peluang pekerjaan dengan baik dan meneruskan ESI di luar sana, ya. Juga yang kedua adalah satu nilai individu, ya, nilai yang perlu pelajar-pelajar dan kita semua serapkan, ya. IDAT ini adalah akronim, ya. I ilmu, ya, D disiplin, A amanah, R rajin dan T tanggungjawab, ya. Ilmu ini sebenarnya menjawab kepada mengapa anda semua berada di sini, ya. Tidak lain tak bukan untuk menimba ilmu, ya. Jadi tahniah saya ucapkan kepada semua yang dapat menjejakkan kaki ke UiTM, ya. Anda telah terpilih daripada beribu-ribu pelajar yang memohon. Syukur alhamdulillah anda diterima. Jadi itulah dia tanggungjawab anda semua untuk berada di sini untuk menimba ilmu, ya. Dan juga menimba ilmu dengan mematuhi peraturan disiplin, ya. Laksanakan tugasan dengan memastikan anda berdisiplin dalam menjalankan tugas tersebut, ya, sama ada di college, di asrama, ya, di fakulti. Jadi ini sesuatu yang penting untuk diterapkan, ya. Amanah suatu perkara yang sangat penting dalam menjalankan tugas berdasarkan kepada kepercayaan yang diberi, ya. Perlulah beramanah, ya. Ini boleh menjamin, ya, anda semua untuk bersikap lebih jujur dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Rajin sudah semestinya, ya. Apabila pelajar semua
telah menghadiri kuliah, pelajar semua telah diberi assignment oleh pensyarah, ya, jangan terlepas pandang, sentiasa rajin, ya, dan juga teruskan tekad untuk mencapai keputusan cemerlang dalam setiap mata pelajaran, ya. Dan akhirnya tanggungjawab, ya, sebagai individu, kekalkan tanggungjawab sebagai anak kepada ibu bapa, ya, anak yang taat, ya, itu adalah tanggungjawab yang perlu ada kepada anda semua. Jadi secara tak langsung, ya, aidat ini merupakan resepi yang perlu pelajar-pelajar amalkan untuk menjadikan anda sebagai warga yang bertanggungjawab, yang berjaya dan seterusnya, berguna kepada negara dan masyarakat. Okey. Itulah sebenarnya kami juga ada pun Prof, kita develop, kita bangunkan satu sistem untuk menilai ESI aidat pelajar ni. Nanti bila pelajar join, ya, kita lancarkan kita punya aplikasi itu. Jadi pelajar boleh orang kata muhasabah dirilah, buat self reflection kat mana excellent dia, sinergi dia, integriti dia, kan. Jadi dia boleh perbaiki dalam masa kehidupan mereka di UiTM ni, cuba capai orang kata percentage yang terbaik lah, ya. Kita nak seperti yang Prof kata tadi, universiti terkemuka dunia. Jadi semua value ni kena ada lah. Okey Prof, ini kita macam apa kita kata lebih penting lah. Semua pun penting, tapi kita beralih kepada sesuatu yang serius sikit lah. Ya Prof, sangat serius lah kan. Sebab kita bercakap tentang UiTM di hatiku. Okey, pelajar-pelajar pun tahulah, nanti dia akan tahulah ya Prof, pelajar lagu UiTM di hatiku semua tu. So untuk makluman anak-anak, ya, pelajar-pelajar UiTM, mereka telah pun register, kan, berdaftar sebagai pelajar kita. UiTM merupakan satu-satunya universiti di dunia yang memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pribumi dengan membudayakan ilmu dan mengupayakan kaum Bumiputera di negara ini agar berdaya saing dan berdaya maju dalam pelbagai sektor pasaran kerja. Sebagai warga UiTM, tidak kira apa pun latar belakang kita, agama, keturunan dan kaum, ya, sebab kita ada pelajar Bumiputera, semua mahasiswa sewajibnya bekerja keras untuk belajar dengan ikhlas dan jujur, mendukung wawasan dan hala tuju universiti untuk terus mengilmukan generasi Bumiputera agar sama-sama menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Jadi Prof, bagaimana mahasiswa dapat menerapkan semangat dan rasa sayangkan UiTM tu, the sense of belonging tu Prof? Kita nampak anak muda sekarang ni kan, sayangkah mereka, cintakah mereka kepada UiTM? Macam mana kita nak ada benda tu Prof? Untuk kita menanamkan sikap ataupun sangat sayang pada UiTM ini, perlu juga memahami sejarah UiTM lah. Itu yang pertama sekali. Ya, mungkin ramai yang tidak maklum bagaimanakah terbentuknya, terwujudnya UiTM ini, ya. UiTM ini mempunyai sejarah yang panjang, ya. Sejak tahun 1956, ya, di mana bermulanya di situ penubuhan apa yang disebut sebagai Dewan Latihan Rida, ya. Di situlah bermulanya bagaimana pihak kerajaan ingin melihat kaum Bumiputera ini tidak ketinggalan, ya. Kita maklum yang kita dulu pernah satu masa berada di bawah penjajahan, ya. Apabila telah merdeka, jadi kita perlu memahami erti kata kemerdekaan. Jadi kewujudan UiTM ini salah satu daripada manifestasi lah sebenarnya kerajaan untuk menterjemahkan bagaimana Bumiputera ini boleh sama-sama berdiri sama tinggi, ya, dengan kaum-kaum lain. Okey, selepas kita berada di Dewan Latihan Rida, saya kata tadi 1956, ya, kita lihat kemajuan demi kemajuan telah dicapai oleh Dewan Latihan Rida, di mana kita telah dinaik taraf kepada Maktab Mara, ya, Maktab Mara, dan seterusnya ianya berkembang pesat kepada ITM, ya, Institut Teknologi Mara, di mana peranan dan juga objektif penubuhan masih sama, di mana kita mempercayai bahawa setiap individu itu mempunyai kebolehan dan ITM bertanggungjawab untuk mengasah kebolehan tersebut, terutamanya kita dalam masyarakat golongan Bumiputera ini, ya. Kita tidak mahu melihat UiTM ini ataupun kaum Bumiputera ini kaum yang ketinggalan,
ya. Jadi dengan adanya persaingan ya daripada graduan-graduan ya daripada universiti lain, jadi pada tahun 99 kita ingin meningkatkan taraf ITM kepada UiTM, Universiti Teknologi Mara, pada tahun 99 ya, di mana di sini kita mula untuk memperkembangkan program-program yang ditawarkan, program profesional, program engineering, program science ya, dan yang terbaru kita telah mewujudkan fakulti perubatan, fakulti sains kesihatan yang lebih menjurus kepada bidang profesional, di mana graduan yang dihasilkan bukan sahaja dapat memenuhi peluang pekerjaan dalam negara dan juga luar negara. Jadi kita perlu bersyukur ya, kita perlu menghargai usaha-usaha pemimpin generasi terdahulu yang ingin melihat kaum Ibu Putra ini tidak ketinggalan, dan anda pelajar-pelajar semua kita seharusnya bersyukur dengan usaha ini ya, di mana seperti kami yang berada di sini pun asal usulnya ya pada masa yang lalu masuk ke UiTM ini ya, memang kita didedahkan dengan sejarah UiTM. Itu satu perkara yang membolehkan kita menjiwai hasrat UiTM di hatiku, Dr. Zuraida sebut tadi ya. Dan juga apabila pelajar-pelajar ni telah bergraduate kemudian dapat meneruskan semangat ini ya, dengan menggalakkan lagi peluang-peluang kaum-kaum Bumi Putra untuk memasuki Menara Gading di UiTM ini. Dan untuk makluman, UiTM ini sekarang telah berkembang ya, dengan menawarkan 500 program lebih ya, yang telah kita tawarkan kepada pelajar ya. Juga mempunyai fakulti, 26 fakulti ya, yang terbaru kita menjalani satu transformasi untuk kita merge fakulti, satu langkah yang positif untuk meningkatkan lagi bagaimana penawaran program-program untuk supaya lebih mantap dan memenuhi keperluan industri ya. Jadi sekali lagi tahniah kepada semua yang dapat menjejakkan kaki di UiTM ya. Jadi harap jangan lepaskan peluang yang telah diberikan. Jadi jiwai semangat UiTM di hatiku, usaha takwa mulia. InsyaAllah nanti pelajar-pelajar semua akan diberi lebih pendedahan ya, tentang hasrat UiTM, bagaimana perjuangan kita ini untuk memastikan pelajar-pelajar ini berjaya dalam menyelesaikan pengajian masing-masing dan seterusnya dapat berperanan di luar sana, insya-Allah. Okey, Prof. Jadi ada apa lagi Prof nak tambah? Tadi itu saja untuk nanti kita nanti kita jemputlah ya, ada masa nanti kita buat sesi bersama Prof lah ya, sesi town hall ke Prof ya, untuk pelajar dapat lagi maklumat yang berikutnya. Jadi Prof, soalan terakhirlah ya. Pelajar nanti nak tahu banyak lagi. Okey, ada kesempatan kita sama-sama rancangkan aktiviti bersama Prof. Tapi soalan yang terakhirlah Prof ya. Harapan Prof ya, dan kata-kata nasihat Prof lah kepada semua pelajar-pelajar baru kita. Harapan saya agar pelajar ya, apabila telah masuk UiTM ini, bulatkan tekad, semangat untuk berjaya, untuk mencapai keputusan yang cemerlang ya, dalam setiap ujian, kuis, peperiksaan yang akan dihadapi nanti. Tumpukan sepenuhnya kepada pengajian, elakkan daripada terpengaruh kepada unsur-unsur negatif, dan juga sentiasa mengadakan perbincangan dengan pensyarah. Untuk makluman pelajar-pelajar yang sebelum ni berada di bangku sekolah mungkin mengalami perbezaan dari segi pendekatan dalam mempelajari mata-mata pelajaran ya. Kalau di sekolah mungkin mempunyai kekangan untuk berjumpa guru-guru yang mengajar di sekolah ya, dan juga kaedah pengajaran juga berbeza. Tetapi di universiti anda adalah seorang mahasiswa dan mahasiswi ya. Boleh berbanggalah dengan status mahasiswa-mahasiswi itu sebab ianya memberi keyakinan untuk berjaya. Dan juga di universiti ini kaedah pengajian memang berbeza ya. Anda lebih independen ya. Kalau untuk pergi kuliah tak ada siapa yang suruh, mak bapak tak ada, jadi perlu untuk independen. Dan juga sekiranya ya
sekiranya anda semua maklumlah dalam kuliah kadang-kadang waktu terhad ya, dengan pensyarah. Kalau tak faham, kalau perlukan maklumat tambahan, ya, jumpa pensyarah. Setiap pensyarah dia akan meletakkan masa, dipanggil office hours ya, untuk pelajar. Sekiranya semasa di kuliah tidak berkesempatan untuk memahami sepenuhnya mata pelajaran yang diajar, ya, berjumpa pensyarah, berbincang, dan itu suatu perkara yang sangat penting untuk pelajar memahami setiap subjek yang diajar. Jangan tertangguh dari segi menyiapkan assignment. Kalau tertangguh lama-lama akan terkumpul dan pelajar akan terjejaslah dari segi macam mana pelajar ini menguruskan masa. Jadi saya ucapkan selamat belajar, enjoy the lecture, and always communicate with friends, and wishing all of you all the best, insyaAllah. Okey, terima kasih Prof ya. Dengan jawapan tersebut maka berakhirlah sudah sesi bersama ya Timbalan Nak Chancellor Hak Ehwal Pelajar UiTM dan juga UiTM di Hatiku pada kali ini. Okey, harapan kami semoga semua pelajar baru mendapat manfaat ya Prof di sepanjang sesi kita pada hari inilah. Jadi saya di bahagian Hak Ehwal Pelajar ataupun lebih tepat lagi Institut Kepimpinan Pelajar mengalu-alukan pelajar-pelajar baru untuk terus berhubung kalau di Shah Alam UiTM Cawangan Selangor ke IKP atau PPP untuk kursus-kursus pembangunan dan juga kepimpinan. Mana tahu nak jadi pemimpin masa depan kan, datang jumpa kepada kami ya. Dan juga jumpa juga ketua-ketua unit kepimpinan pelajar yang berada di Cawangan ya untuk pembangunan dan kepimpinan pelajar. Sebelum saya menamatkan sesi kita pada hari ini, sedikit pengumuman ingin saya sampaikan. Mohon kerjasama semua untuk mengisi borang penilaian dibekalkan. Maklumlah semua amat kami hargai untuk kami tingkatkan lagi kualiti bagi program-program kami pada masa akan datang. Mewakili jawatankuasa pihak penganjur bahagian Hak Ehwal Pelajar UiTM, kami menyusun 10 jari seandainya terdapat sebarang kekurangan di sepanjang persidangan ini berlaku. Kita punya program ini berlangsung. Moga kita bertemu lagi untuk program-program yang kita dah rancangkan tadi Prof. Ingin berjumpa lagi dengan Prof, kita rancangkan lagi banyak nanti. Dengan itu saya sudahi ya sesi kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.